sebelum 118. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبركاته وسلم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى جميع المسلمين والمسلمات وخصوصا إلى روح حجة الإسلام وبركة الأنام زين الدين أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله وإلى روح قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الإمام عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله وإلى روح صاحب هذا الكتاب الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب المنديلي الإندونيسي المكي رحمه الله وإلى شيخنا توان غورو بابا هادي صالح بن موسى القداحي رحمه الله وإلى شيخنا Kiai Haji Abdul Rahim Ibn Jamaluddin Jahri Al-Banjari Al-Indonesi Al-Makki Hafizahullah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bersyukur bertemu kembali dalam kajian kitab Qalbun Salim, syarah kepada kitab Penawar Bagi Hati. Alhamdulillah, malam ini saya ditemani oleh Al-Fadhil Ustaz Faizal Bilal Masjid Kota Damansara kita ini, dan selamat menyambut tahun baru Hijrah, kullu amin wa antum bi khair, 1443 Hijriyah. Zahirnya ketika berlalu tahun, maka umur kita menjangkau semakin meningkat dan banyak. Hakikatnya umur kita berkurangan. Kalaulah yang termaktub, wallahu alam, kita tidak tahu umur seseorang itu akan meninggal dalam usia 63 tahun. Tahun Hijrah sekarang bertambah umurnya daripada 59 ke 60 tahun. Zahirnya umurnya bertambah ke 60 tahun. Hakikatnya berkurangan, sebab tinggal 3 tahun lagi dia akan menghadap Ilahi. Kerana itu, biarlah umur kita ini diisi dengan amalan-amalan salih. Bila pun dijemput oleh Allah Azza wa Jalla, kita bersedia. Hadirin, kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan COVID-19 masih sekarang. 2 minggu yang lepas, 3 orang sahabat kami, satu batch mengaji di UNU dahulu, meninggal dunia. Semalam pun ada seorang lagi, pagi tadi pun
saya dapat berita ada seorang lagi meninggal petang tadi. Sebelum nak berkuliah pada malam ini, dapat lagi berita ada seorang senior kami pula yang meninggal dunia. Mari kita baca suratul Fatihah untuk sesiapa pun yang sudah meninggal dunia dalam masa yang terdekat, ataupun ayah ibu kita yang sudah bertahun dahulu. Juga kita niatkan untuk yang diuji oleh Allah dengan sakit sekarang ini, di kuarantin, di rumah ataupun di hospital. Dan juga kita niatkan Al-Fatihah ini untuk diri kita, keluarga, sahabat handai, kaum kerabat yang sihat. Mudah-mudahan dengan bacaan ini menjadi perisai, pendinding untuk sentiasa sihat selamat daripada ujian COVID-19 ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada satu Muharram yang lepas, 3 hari lepas boleh kita katakan, ada satu amalan yang baik untuk diamalkan seperti yang disebut oleh para alim ulama. Antaranya Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Quddus, di dalam kitab beliau Kanzu As-Surur wan Najah, para ulama menyarankan untuk kita membaca Ayatul Kursi 360 kali. Setiap kali membaca Ayatul Kursi disertakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Cara bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, sampai akhir. Itu kali pertama. Kali kedua Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai akhir. Sama ada kita baca 9 waqaf ke 7 waqaf, 1 waqaf sekalipun, tetapi semuanya dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kalau ia dibaca pada 1 Muharram, daripada maghrib 1 hari bulan tu sehingga maghrib esoknya, InsyaAllah yang membacanya akan terpelihara sepanjang setahun daripada bala bencana, sesuatu yang dia tidak sukai, didinding oleh Allah Azza wa Jalla asbab bacaan tadi itu. Mungkin sebahagian tuan-tuan, puan-puan baru dengar malam ini. Jadi malam ni kan sudah 3 Hijriyah. Macam mana nak buat? Tidak mengapa, boleh baca. Daripada tak baca, tidaklah ada pendapat yang mengatakan tidak boleh baca ataupun haram, tidak. Walaupun ia khusus dibaca 1 Muharram. Maksudnya kalau dibaca sekarang boleh tak? Ya, silakan. Fadilatnya serah pada Allah. Kerana bacaan ini khusus dibaca 1 Muharram. Jadi tahun hadapan jangan lupa pada tahun Hijriyah. Masuk sahaja maghrib 1 Hijriyah, 1 Muharram, dibaca sampai sebelum masuk 2 Muharram, malamnya maghrib. Macam tuan-tuan kan dah 3 Muharram ni, sebahagian baru tahu ya, sebahagian nak macam mana buat juga tidak mengapa. Adapun fadilatnya kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan malam ini untuk kita beringat. Itu satu. Kalau kita sudah terlepas amalan ini, ada satu lagi amalan yang dibaca 3 kali daripada 1 Muharram sampai 10 Muharram. Agak panjang. Nanti selepas kuliah ini saya akan kongsikan PDF dengan Al-Fadhil Ustaz Faizal kita. Nanti Ustaz Faizal akan kongsikan pada tuan-tuan puan-puan. Jangan lupa, ini dibaca setiap hari 3 kali.
Ini kan sudah malam yang ketiga ni, bermakna nanti tuan-tuan dapat malam ini qada'kan. Hari pertama dengan kedua qada'kan jadi 6. Jadi termasuk malam ini bacalah 9 kali. Mudah-mudahan ya. Tuan-tuan, ini ikhtiar, usaha dan ikhtiar kita sebagai hamba. Dengan asbab kita baca doa sebegini akan menarik rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebab siapa yang baca ini 3 kali setiap hari daripada 1 Muharram sampai 10 Muharram, dijaga dirinya, juga keluarganya daripada sesuatu yang tidak disukai. Apa yang kita tidak suka, orang buat jahat dengan kita, insya-Allah akan dihindari. Orang kecurian harta, insya-Allah akan dipelihara. Orang buat tak elok, sihir, ilmu hitam dan sebagainya, insya-Allah menjadi pendinding. Tapi syarat dibaca istiqamah dengan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan sebegini, kalau ditanya mana ada dalilnya daripada Nabi, maka dijawab, ya, tidak ada dalil secara khusus daripada Nabi menyuruhnya. Tetapi tidak ada juga dalil yang khusus daripada Nabi melarangnya. Sebab itu kaedah di dalam agama menyebut al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal pada sesuatu itu adalah diharuskan, boleh. Tambah lagi yang kita amalkan ini doa-doa yang baik-baik, dengan harapan yang baik-baik, tidak ada unsur syirik, tidak ada unsur kekufuran dan sebagainya. Malah ia bukan diamalkan sekarang, malah beratus tahun dahulu orang mengamalkannya. Dan amalan ini datang daripada para alim ulama yang besar, yang terkenal dengan keilmuan, dengan amalan, dengan keikhlasan, kezuhudan, khusyuk, tadarru' mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ikut dan kita yakin para alim ulama adalah hadiah daripada Allah kepada umat ini. Kalau di kalangan Bani Israel, kata Nabi, itu ada para nabi mereka. Tetapi di zaman ini, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah tidak ada lagi nabi, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ulama'u ummati ka'anbiya'i Bani Israel. Ulama-ulama umat aku adalah seperti para nabi di kalangan Bani Israel. Mudah-mudahan kita mendapat panduan daripada para alim ulama. Kita sudah sampai kepada muka surat 80 seperti yang Ustaz Faizal sebutkan tadi. Maka kita masih lagi bicarakan tentang menjaga perut daripada makanan yang haram dan syubhah. Mari kita kembali sedikit di muka surat ke-79 supaya ada kesinambungan. Pada muka surat 79, kitab kita ini kitab Qalbun Salim, syarah kepada penawar bagi hati. Muka surat 79 di atasnya itu. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ila an qala. 3 sebab kenapa perlu menjaga perut daripada makanan yang haram dan syubhah. Makanan yang haram kita tahu haram dari segi zatnya. Maaf ya, khinzir, anjing, makanan-makanan yang kita tahu tidak boleh dalam Islam. Itu dari segi zatnya. Ada juga makanan yang halal tetapi menjadi haram. Contoh, milik orang lain ataupun barang curi dan sebagainya. Itu makanannya halal tetapi disebabkan cara memperolehnya itu dengan haram, maka ia menjadi haram. Baik. Ataupun makanan itu dibeli dengan duit yang haram, maka makanan itu menjadi haram. Itu antara sebab. Dan syubhah. Syubhah itu yang tidak jelas halal dan haramnya. Contoh, kita pergi di luar negara. Kalau dalam Malaysia ini masih boleh lagi kita percaya, sebab kebanyakan produk makanan daripada orang Malaysia yang Muslim, ya, kebanyakannya. Tapi kalaulah kita travelling outstation umpamanya ke negara lain yang bukan negara Islam, kita kena ada bimbang-bimbang juga. Nah, kena pastikan betul-betul ia adalah halal. Tapi kalau ada information daripada kawan kita yang dah lama
di tempat itu, negara itu, walaupun tak ada cap halal, dia kata insya-Allah Syekh, ini ana dah biasa dah consume ini halal insya-Allah. Tak mengapa, kita boleh percaya dengan dia, tidak perlulah nak investigate lagi. Itu takut jadi masyakkah kita, sebab kita berada di negara yang bukan negara kita. Kalau tidak makan, nanti mungkin lapar dan sebagainya. Berusaha untuk kita pastikan makanan itu halal, ya. Kamu hendaklah bersungguh-sungguh menjaga perut daripada yang haram dan yang syubhah. Maksud makan, jangan yang syubhah dan haram, kerana 3 sebab. 1, takut kepada api neraka. Sudah kita bicarakan hari itu. Baik, mari kita lihat muka surat 81. Daripada Sayyidina tu Ustaz. Baik. Muka surat 80, kita sambung di bawahnya itu. Daripada Sayyidina An-Nu'man ibn Bashir berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wa sallama bersabda, "Faman ittaqa syubuhat faqad istabara'a li dinihi wa irdhihi." Sesiapa yang memelihara dirinya daripada segala yang syubhah, maksud tidak makan perkara yang syubhah, maka sesungguhnya dia telah menjadi bersih untuk agamanya dan dirinya. Selamat, agamanya selamat, dirinya selamat. Sebab orang yang makan benda yang syubhah, hatinya keras, payah nak merasai kesedapan berzikir. Bangun malam menjadi payah. Kalau berada pada qiyamul lail pun payah nak menangis, sebab hatinya keras dengan makanan-makanan yang syubhah. Ini bukan cerita buat haram lebih lagi. Ini yang syubhah ini. Sebab itu dalam pengajian kita lepas saya pernah sebutkan, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau bagi tahu siapa yang boleh pastikan perutnya tidak makan makanan syubhah dalam masa 80 hari, lidahnya akan berbicara sesuatu yang berbentuk hikmah, wisdom, bercahaya perkataannya itu. Apa bezanya? Bezanya ialah kalam yang hikmah ini datang daripada hati yang bersih, 1, daripada makanan yang halal, 2, dan tidak makan yang syubhah. Macam mana nak tahu kalam tu hikmah ataupun tidak? Wisdom ini walaupun dia pendek, tetapi dia membekas dalam hati. Kita bagi contoh. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau ada urusan di luar. Dalam kitab disebut, dalam manaqib beliau disebut, kalau beliau berbicara, tidak sedikit orang yang jadi masuk Islam, tidak sedikit orang yang bertaubat melihat keaiban diri kerana ikhlasnya perkataan beliau. Oleh kerana beliau pergi ke satu tempat, anaknya menggantikan tempat pengajiannya, maka anaknya sudah pasti buat preparation. Nak mengajar orang ramai ini bukan senang. Menggantikan tempat ayahnya yang mulia ini bukan suatu yang mudah. Lalu dihafaz ayat Al-Quran, dihafaz hadis, dihafaz kalam-kalam ulama, kitab-kitab ulama, nak present, menggantikan tempat ayahnya. Sampailah waktu, begitulah disampaikan dengan ayat Al-Quran, hadis, kalam ulama, kitab dan sebagainya. Yang hairan, hadirin yang hadir biasa-biasa je, tidak seperti membekas seperti biasa yang ayahnya ungkapkan. Ketika ayahnya kembali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kembali, lalu seperti biasa mengisi pengajian, lalu beliau katakan, pada malam tadi, fil barihah, pada malam tadi saya melihat dalam mimpi satu makanan yang dikerumuni oleh tikus-tikus, lalu habis makanan itu kerana tikus-tikus tadi memakannya. Itu sahaja. Menangis orang ramai, tersentuh dan terasa di dalam kalbu masing-masing. Tak ada ayat Al-Quran, tak ada hadis,
Cerita bab mimpi je satu. Cerita bab makanan dan tikus itu sahaja. Ketika orang di sebelahnya ditanya, kenapa kamu menangis? Barangkali Tuan Syekh kita ingin ceritakan tentang riak dalam diri seseorang. Ketika berbuat amal tapi riak tidak diterima oleh Allah. Barangkali. Yang seorang kamu pula, kenapa? Saya seolah-olah merasakan Tuan Syekh bercerita tentang ujub, berbuat amal, merasakan hebat diri sendiri pada amalan itu ataupun kelebihan diri sendiri. Hadirin, begitulah setiap orang mentakwil perkataan gurunya tadi, walhal ceritanya cerita santai sahaja. Ini yang disebut wisdom. Dia bercahaya, ada makna perkataan itu dalam diri seseorang. Hidup perkataan itu dalam diri seseorang. Saya pernah sebutkan di sini. Untuk memahami kalam sufi sebegini, kita bagi contoh bagi mudah. Saya kalau pergi di satu padang bola, stadium yang kapasitinya 5,000 orang boleh hadir, ikuti ceramah seorang penceramah yang terkenal. Di ketika ramai-ramai sebegini, dalam ceramahnya, penceramah tadi sebut, tuan-tuan, puan-puan, tadi sebelum saya datang dekat sini, saya bertemu dengan seorang pakcik, namanya Haji Jol. Agak-agak dalam 5,000 orang tadi tu, siapa yang akan tersentak? Sudah pasti saya, sebab saya tahu orang, nama yang disebutkan itu adalah orang yang sangat dekat dalam hidup saya, Haji Jol. Saya yang tadi barangkali nak mengantuk tak jadi mengantuk. Penceramah tadi meneruskan perbicaraannya. Tuan Haji Jol ini, Masya Allah, sangat baik orangnya. Dengan penerangan yang kedua itu, saya tersentak lagi. Saya tahu, saya yang merasainya. Sampai sekarang saya berhubung dengannya. Saya dibesarkan olehnya dengan kasih sayang. Walaupun beliau seorang nelayan, tetapi dibagi ilmu agama pada kami, dihantar kepada ustaz-ustaz, dijaga pembacaan Quran kami. Kalaulah ustaz tadi yang berceramah mengatakan Tuan Haji Jol ini seorang yang sangat gigih, saya sudah merasakan bagaimana kegigihan pengorbanan ayah kami membesarkan kami dalam keadaan serba sederhana sebegitu. Tidak mustahil. Kalau penceramah tadi sebut lagi sesuatu tentang ayah saya, sudah terbayang dalam fikiran saya, 2 tahun dah tak balik kampung sebab COVID ini. Saya akan terbayang wajah ayah saya, malah saya terbayang akan kerut di dahinya dan mukanya yang penat lelah, berusaha untuk menyara anak isteri, membesarkan kami dengan ilmu agama yang baik. Tidak mustahil saya akan menangis. Hadirin, perkataan Haji Jol itu perkataan yang hidup bagi saya, karena saya tahu Haji Jol ini ayah saya, tahu pengorbanannya, bagaimana orang yang walaupun kecil tapi sangat kuat bekerja untuk kami. Begitu hidup perkataan Haji Jol. Begitu hadirin. Bila kita sebut perkataan iman, biar hidup dalam diri. Bila kita sebut perkataan takwa, biar hidup perkataan takwa itu. Bila kita sebut hidup, kita sebut nama Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan hanya mengenang dan mengenal nama baginda, pengorbanan baginda, tak, hatta batang tubuh sebegitu sekali, sebab kita mengaji kitab Syama'il Muhammadiyah. Begitu hadirin ya. Itulah nilai perkataan yang baik dalam diri seseorang. Sama juga kalau makanan yang tidak baik tadi ada bekas dalam diri peribadi seseorang itu. Orang yang jaga jangan makan yang syubhah, dia jaga agamanya dan jaga dirinya. Yang kedua, orang yang makan yang halal, yang haram dan syubhah ini tidak mendapat pedoman yang benar dalam melakukan sesuatu ibadah. Adalah tidak patut bagi orang yang mengerjakan ibadah, melainkan dia terlebih dahulu suci daripada segala kekotoran. Kenapa? Sebab ibadah itu bersih. Makanan yang haram itu seperti najis,
Yang syubhah itu juga seperti kotor-kotoran, maka tidak layak bertemu kotor dengan bersih, dan jijik dengan yang suci dan sebagainya. Jadi hendaklah terlebih dahulu orang yang nak mengerjakan ibadah itu suci daripada segala kekotoran, sama ada kekotoran satu yang dapat dilihat dengan mata seperti najis, atau yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar seperti hadas kecil dan hadas besar, serta makanan yang haram dan yang syubhah. Itu yang sepatutnya. Yang ketiga, ibadah tidak diterima, tidak makbul di sisi Allah. Orang yang makan makanan yang haram dan yang syubhah ditegah daripada melakukan kebajikan. Jika dia mengerjakannya juga, maka ia tidak diterima. Dia tidak mendapat apa-apa melainkan penat sahaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar." Berapa ramai orang yang bangun malam tidak mendapat apa-apa daripada qiyamnya itu melainkan hanya berjaga malam, mengantuk sahaja. Wa kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wadh-dhama. Dan berapa ramai orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga sahaja. Sebab dia lapar, sebab tak makan tak minum. Tetapi dia berdosa sebab dia melakukan amalan-amalan yang ditegah dalam agama. Dia berdosa orang itu, ya. Contoh, dia mengumpat, puasanya sah, tapi dia berdosa sebab mengumpat orang, gitu. Begitu jugalah orang yang bangun malam tetapi disebabkan makan yang haram ataupun syubhah, boleh diterima, boleh tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, footnote nombor 120, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Mungkin sahaja orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahr wat ta'ab. Dan mungkin sahaja orang yang bangun malam tidak mendapat apa-apa daripada qiyamnya itu, walhal bagus dah bangun malam ni, bukan senang nak bangun malam, tapi tak dapat apa-apa melainkan hanya berjaga malam dan letih sahaja, kerana makanannya haram ataupun syubhah. Mari kita lihat tambahan yang saya buat di bawah ini, kepentingan bangun malam. Usahakan untuk bangun pada waktu malam, maksudnya qiyamul lail. Imam Syafi'i berkata, yang bagi lil alimi an yakuna lahu khabi'atun minal amal salih fima bainahu wa bainallah. Sewajarnya bagi orang alim, orang yang mengajar, asatidzah, para alim ulama, para mufti, hendaklah memilih sesuatu yang disembunyikan daripada amal salih antara dirinya dengan Allah. Kalau siang sibuk berfatwa ataupun mengajar, pilih satu masa yang disembunyikan, jangan orang sibukkan dia, khususkan untuk dirinya dan Allah. Wala ya'tamidu 'ala al-ilmi faqat. Dia hendaklah tidak menyandarkan kepada ilmu semata-mata. Fa innahu qalilul jadwa fil akhirah. Kerana ilmu faedahnya sedikit di akhirat. Mana ilmu yang kurang bermanfaat. Karena itu kembali kepada Allah. Orang yang dekat pada Allah akan diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan ilmu takut-takut sombong, takut-takut merasa dirinya yang paling hebat. Saya pernah sebutkan di sini. Tawaduk dengan ilmu payah nak bersatu. Orang yang punya ilmu payah nak tawaduk, membesar diri sebab merasakan diri pandai. Orang yang tawaduk jarang berilmu, maaf ya. Dia tawaduk sebab dia tidak ada ilmu. Karena itu kalau orang yang berilmu dia tawaduk, masya-Allah, orang ini kita pelajari ilmu daripadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Daud, "Ya Daud, kadzaba man idda'a mahabbati fa idza hannahu al-lailu nama anni." Wahai Daud, berdustalah orang yang mendakwa mencintaiku
jika tiba malam dia tidur daripadaku, maksud tidak mendirikan solat malam. Kenapa? Solat siang itu banyak dilihat oleh orang ramai, jadi seolah-olah itu orang ramai yang tahu. Maksud dia buat benda itu orang ramai boleh witness. Takut-takut di situ ada nak mengharapkan witness, penghargaan, sanjungan, pujian daripada orang ramai. Ketika tidak ada orang ramai, tak nak dia beramal ibadah, sebab dia bukan apa, dia nak sanjungan orang. Malam mana ada orang, gitu. Tapi orang yang bangun malam, dia tahu, orang ramai sudah tidur. Tapi ada Tuhan yang tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Siapa? Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Sebab itu siang itu untuk manusia, malam itu khususkan untuk kita dan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabaruti berkata, jumi'a khairu kulluhu fil lail. Seluruh kebaikan terkumpul pada waktu malam. Wa ma 'uqidat li waliyyin wilayatun illa bil laili. Dan tidak diberikan kewalian kepada seorang wali kecuali pada waktu malam. Memang banyak kelebihan pada waktu malam itu. Dan pada waktu malam itu banyak anugerah. Allah turunkan Al-Quran pada waktu malam. Lailatul Qadar berlaku waktu malam. Malam Isra' dan Mi'raj pada waktu malam. Tahajud pada waktu malam. Diturunkan kitab-kitab samawiyah itu pada bulan Ramadan. Dan Al-Quranul Karim diturunkan pada waktu malam, juga sebagian yang lain, kitab-kitab yang lain. Munajat lebih berkesan pada waktu malam. Sebab itu Nabi Musa bermunajat dengan Allah di Bukit Tur Saina. Maksud Allah bukan di bukit itu, tetapi Nabi Musa bermunajat di situ, di Bukit Tur Saina pada waktu malam. Masya Allah, banyak lagi peristiwa agung pada waktu malam. Allah pilih malam, tidak siang, sebab malam itu lebih pada keheningan jiwa, kebeningan jiwa, lebih kepada munajat, lebih kepada keikhlasan. Sebab manusia, kalau ada manusia rajin beribadat, kalau tidak maka jadi lemah. Tidak orang yang bangun pada waktu malam. Kewalian itu Allah bagikan kepada seorang wali pada waktu malam. Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri ketika melihat muridnya tertidur sehingga subuh tidak sempat berqiyamul lail, beliau akan menyuruhnya membasuh kedua telinganya kerana telah warid daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang tidur pada waktu malam sehingga fajar, tak qiyamul lail. Baginda bersabda, "Dzaqa rajulun bala syaitanu fi udhunayhi atau qala fi udhunihi." Lelaki itu dikencing oleh syaitan kedua telinganya, atau dia mengatakan telinganya. Allah, maksud orang itu dikencing telinganya sebab tidak berqiyamul lail. Jadi berat dia nak bangun, berat nak dengar azan, akhirnya dia tidur sampai pagi. Hadirin, kita setakat ini dahulu. Kita akan sambung pada muka surat 83 bulan hadapan insya-Allah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.